Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Nur Azira binti Abdul Aziz, P105858 akan membentangkan tentang tugasan, analisis, bahasa, penulisan dan rujukan. Okay, berikut adalah artikel jurnal yang saya pilih, iaitu 1. Tahap self-esteem guru novis dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. 2. Tahap perancangan bahan sumber, kemudahan dan peralatan pengajaran dalam kalangan guru pendidikan jasmani. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian dalam mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah menengah. Yang keempat, kepentingan aktiviti fizikal dalam membina personaliti dan meningkatkan prestasi akademik. Dan yang terakhir, penglibatan pelajar dalam aktiviti pendidikan jasmani di sekolah menengah sekitar daerah Sentul, Kuala Lumpur. Okey, pertama sekali untuk analisis elemen bahasa, untuk artikel pertama, penggunaan laras bahasa akademik yang mudah difahami oleh pembaca. Terdapat beberapa kesalahan iaitu kesalahan morfologi dalam penulisan, iaitu penggunaan di antara dan antara sebagai contoh, perbezaan yang signifikan di antara tahap self-esteem. Okey, pengkaji seharusnya menggunakan antara sahaja, bukan di antara. Selain itu, kesalahan mekanis juga didapati dalam penggunaan penanda wacana, iaitu selain daripada itu dikira ayat yang berlebihan lah. Sepatutnya digunakan untuk selain itu sahaja. Dan kesalahan penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Okay, penggunaan ayat yang agak panjang iaitu 3 hingga 5 baris. Okay. Terdapat hubungan antara ayat yang dapat membina perenggan menggunakan kosakata iaitu novis yang bermaksud guru baru. Okey, artikel ini mempunyai ayat keingirisan seperti option, implikasi, evolusi, konten, novis dan subjek. Okey, kata ini dikategorikan dalam kata pinjaman. Okey, selain itu, penggunaan bahasa Inggeris juga terdapat dalam artikel ini tetapi tidak disengitkan. Okay, terdapat istilah dalam artikel yang digunakan secara tidak konsisten iaitu penggunaan T-test atau ujian T. Sepatutnya pengkaji mengambil satu saja daripada perkataan tersebutlah. Okey, untuk artikel 2, laras bahasa akademik yang baik. Terdapat kesalahan bahasa mekanis iaitu penggunaan tanda koma. Kesalahan menulis penanda wacana iaitu walau bagaimanapun, mengenal pasti dan reka bentuk iaitu dirapatkan, sepatutnya dijarakkan. Kesalahan bahasa morfologi iaitu penggunaan subjek di dalam rancangan pengajaran. Yang lebih tepat sepatutnya adalah dalam sahaja, bukan di dalam. Penggunaan ayat yang ringkas dan padat yang mempunyai tujuan yang jelas dan mudah difahami. Okey, ayat dengan ayat lain terdapat kesinambungan idea dan disokong dengan ayat huraian dan ayat contoh. Penggunaan ungkapan ayat iaitu bahan, sumber, kemudahan dan peralatan pengajaran sebenarnya boleh disingkatkan iaitu menggunakan alat bantuan mengajar sahaja. Okey, terdapat penggunaan bahasa Inggeris yang tidak disengitkan. Okey, selain itu pengkaji menggunakan ayat instrumen iaitu ejaan instrumen dalam bahasa Inggeris sepatutnya dieja dalam bahasa Melayu tanpa T, huruf T. Okey, terdapat penggunaan istilah yang digunakan tidak konsisten iaitu subjek, responden dan sampel. Okay, untuk artikel 3, penggunaan laras bahasa akademik yang baik. Terdapat beberapa kesalahan iaitu kesalahan bahasa morfologi iaitu penggunaan ialah dan adalah. Kesalahan mekanis iaitu tidak menjarakkan penggunaan ayat reka bentuk, maklum balas dan ibu bapa. Penggunaan huruf kecil dan huruf besar yang tidak konsisten pada perkataan pendidikan jasmani. Dan penggunaan tanda koma yang diletakkan sebelum ayat dan. Okey, ayat yang digunakan dalam artikel adalah ayat yang mudah dan langsung dan mempunyai kesinambungan. Penggunaan bahasa Inggeris dalam artikel ini sama juga seperti yang saya nyatakan tadi, ejaan dalam bahasa Inggeris, instrumen. Tapi tidak kalau digunakan dalam bahasa Inggeris tapi perkataan tersebut tidak disengitkan. Okay, istilah yang tidak konsisten iaitu penggunaan pelajar dan murid. Sepatutnya pengkaji pilih satu saja dan daripada awal hingga akhir gunakan satu ayat tu saja. Okey, untuk artikel 4 pula, penggunaan laras bahasa akademik yang baik. Terdapat sedikit kesalahan tata bahasa iaitu di kalangan yang sepatutnya dalam kalangan. Penggunaan tanda sempang di soal selidik dan ibu bapa sepatutnya tidak perlu tanda sempang.
terdapat kesalahan penggunaan tanda koma juga. Untuk penggunaan ayat ayat untuk artikel 4 terlalu panjang yang boleh menyebabkan perenggan menjadi lebih panjang. Penulisan agak panjang tetapi terdapat kesinambungan antara perenggan. Cuma perenggan tidak konsisten. Ada yang perenggan yang pendek dan ada perenggan yang panjang. Penggunaan istilah yang tidak konsisten iaitu responden, sampel dan pelajar. Seterusnya artikel 5. Laras bahasa yang baik. Kandungan isi disusun dengan baik dan ayat mudah difahami. Beberapa kesalahan yang boleh saya nyatakan adalah kesalahan mekanis seperti kesalahan ejaan atlet yang sepatutnya A-T-L-E-T bukan huruf I. Kesalahan penggunaan huruf kecil dan besar dan tidak konsisten iaitu dalam ejaan pendidikan jasmani. Penggunaan kata yang tidak konsisten iaitu pelajar dan murid. Sepatutnya penulis hanya memilih satu sahaja. Dan kesalahan dalam kata bilangan iaitu bilangan kurang daripada 10 sepatutnya dieja, tetapi penulis tidak mengeja, cuma penulis menulisnya dengan nombor. Kesalahan morfologi iaitu lewa bahasa. Penggunaan kebanyakan pelajar-pelajar. Sepatutnya kebanyakan pelajar ataupun pelajar-pelajar sahaja. Penggunaan bahasa Melayu dalam artikel ini adalah mudah dan langsung. Binaan ayat dan perenggan mempunyai tujuan yang jelas dan mempunyai kesinambungan. Terdapat ayat atau perenggan mempunyai hubungan dan kaitan. Seterusnya, rumusan analisis elemen bahasa. Semua artikel menggunakan laras bahasa yang baik. Terdapat kesalahan bahasa dalam morfologi, mekanis dan kesalahan penggunaan huruf kecil dan huruf besar yang tidak konsisten. Artikel 1 dan artikel 4 menggunakan ayat yang panjang dalam perenggan antara 3 hingga 5 baris. Selebihnya menggunakan ayat mudah dan langsung. Kesemua artikel mempunyai kesinambungan antara ayat. Semua artikel tidak menggunakan kata-kata jargon, bombastik, idiom, peribahasa ataupun nilai ekstrim. Artikel 1 terdapat penggunaan kosakata iaitu novice dan ayat keinggrisan seperti option, implikasi dan evolusi. Penggunaan ayat bahasa Inggeris seperti instrumen yang sepatutnya digantikan dengan instrumen, ejaan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang sepatutnya tak ada T pada artikel 2 dan artikel 3. Penggunaan istilah khas yang tidak konsisten dari semua artikel, sepatutnya penulis menggunakan istilah yang sama dari awal hingga akhir penulisan. Seterusnya adalah analisis elemen huraian ayat ataupun isu. Untuk artikel 1, artikel disokong dengan hujahan dan fakta akademik. Hujahan tidak berapa mantap kerana kajian berkaitan tidak terkini iaitu antara 1965 hingga 2012. Penghujahan tidak langsung iaitu mencampurkan idea penulis asal dengan penulis yang lain. Artikel ini didasari oleh teori berkaitan iaitu Rosenberg Self-Esteem Scale yang mengukur tahap self-esteem individu dewasa. Huraian ayat di setiap perenggan dilakukan secara tersusun. Sebagai contoh, kepentingan pendidikan, kepentingan guru, kepentingan self-esteem guru dalam mempengaruhi motivasi pelajar. Aspek koheren dan kohesi dalam susunan ayat ada dalam penulisan ni. Terdapat hubungan antara ayat dan membina perenggan dan isi yang dikemukakan dalam semua memfokuskan kepada tajuk. Ayat yang ditulis terlalu panjang 3 hingga 5 baris. Perenggan yang konsisten antara 11 hingga 13 baris. Penghujahan yang tidak bersifat menyeluruh. Pengkaji menggunakan hujah fakta yang bersifat global daripada lokal. Untuk artikel 2, ditulis tidak berdasarkan hujah dan fakta akademik. Tanpa hujah yang kukuh tidak didasari oleh teori ataupun kajian berkaitan, fakta dan bukti yang dikemukakan hanyalah satu andaian daripada penulis. Huraian ayat yang ditulis sebenarnya jelas, masih menitik beratkan aspek koheren dan kohesi, terdapat kesinambungan. Penulis ayat yang ditulis pengkaji adalah ayat mudah dan langsung. Perenggan yang tidak konsisten iaitu antara 9 baris hingga 16 baris. Hujahan dalam artikel ini tidak bersifat menyeluruh. Tidak banyak menyertakan hujahan teori dan kajian.
cuma hujahan di bahagian perbincangan iaitu 3 global dan 3 lokal. Okay, untuk artikel 3, tiada hujahan berkaitan kajian terkini. Cuma artikel ini disokong dengan hujahan dan fakta cuma tidak terkini iaitu 1989 hingga 2009. Huraian ayat dikembangkan dengan tersusun. Penulisan yang mempunyai hubungan dan pautan. Bagi aspek kohesi pula, penulis mengembangkan isi yang ditulis berdasarkan isu yang diketengahkan. Kebanyakan ayat mudah dan tidak terlalu panjang. Perenggan dalam artikel ini tidak konsisten antara 5 hingga 18 baris. Penghujahan dalam artikel ini masih bersifat menyeluruh kerana pengkaji menyertakan hujahan daripada global, lokal berdasarkan konteks isu yang dibincangkan. Untuk artikel 4, artikel disokong dengan hujah dan fakta akademik. Penghujahan tidak langsung digunakan oleh pengkaji mencampurkan idea penulis asal dan penulis lain. Didasari oleh teori yang berkaitan kajian. Hujahan daripada kajian ini terkini, dia terdapat antara 1977 dan 2017. Perkembangan dan huraian dalam ayat penulisan ini dilakukan secara tersusun tetapi tidak begitu konsisten. Terdapat huraian ayat yang terlalu panjang dan ada yang terlalu ringkas. Mempunyai aspek koheren dan mempunyai kesinambungan antara perenggan dengan perenggan. Ayat yang ditulis dalam penulisan ini terlalu panjang 3 hingga 6 baris. Perenggan dalam artikel ini tidak konsisten iaitu antara 4 baris hingga 16 baris. Penghujahan artikel yang bersifat lebih kepada global kerana artikel ini banyak disokong oleh hujah daripada luar negara. Okay, untuk artikel 5, artikel ini disokong dengan hujah dan fakta akademik. Hujah tersebut tidak banyak hujah yang terkini di antara 1987 hingga 2014. Didasari oleh teori di bahagian pengenalan, tetapi di bahagian rumusan tiada teori yang berkaitan yang dikaitkan. Huraian ayat dilakukan secara tersusun dan ringkas dan ayat yang digunakan adalah ayat mudah dan langsung. Ayat yang ditulis oleh pengkaji tidak terlalu panjang dan mempunyai aspek koheren dan kohesi. Perenggan dalam artikel ini tidak konsisten. Bagi perenggan berkaitan penyataan masalah, pengkaji menerangkan dalam 2 perenggan yang panjang. Sepatutnya untuk penerangan tentang berkaitan penyataan masalah, pengkaji boleh masukkan dalam bahagian pengenalan. Tak perlu ada perenggan yang sendiri untuk penyataan masalah. Penghujahan artikel tidak bersifat menyeluruh, banyak menggunakan hujahan lokal daripada hujahan global. Okay, untuk rumusan huraian ayat dan isu, hanya artikel 4 disokong dengan hujahan terkini. Artikel 2 ditulis tidak berdasarkan hujah dan fakta akademik. Kesemua artikel ditulis dengan kajian didasari oleh teori kecuali artikel 2. Fakta dan bukti yang dikemukakan hanyalah satu andaian. Perkembangan dan huraian dalam semua artikel ditulis dengan tersusun dan ringkas bagi memudahkan pembaca. Pengkaji masih menitik beratkan susunan ayat dari segi aspek koheren dan kohesi. Artikel 1, 4 dan 5 ditulis terlalu panjang antara 3 hingga 6 baris. Ayat yang baik sepatutnya ditulis ditulis panjang tidak lebih daripada 2 baris. Okey, untuk hanya artikel 1 sahaja yang mempunyai perenggan yang konsisten dalam penulisan. Penghujahan artikel 1, 2, 3 dan 4 bersifat menyeluruh. Penulis menggunakan hujahan bersifat global, lokal dan konteks. Bagi artikel 5, penulis banyak menggunakan hujahan lokal berbanding global. Okey, seterusnya adalah analisis rujukan. Untuk artikel 1, penulisan di bahagian penulisan. Pengkaji menulis nota rujukan dengan cara yang salah kerana tidak meletakkan tahun bagi rujukan awal tersebut. Contohnya Cooper Smith, dia tak meletakkan tahun dan terus meletakkan dalam kurungan Susanti 2012. Okay. Rujukan untuk kali pertama, pengkaji terus tulis bound Mr. et al. Sepatutnya dia pengkaji kena
rujukan yang melebihi 3 orang hendaklah ditulis at all. Penggunaan at all ini hanya digunakan untuk kali kedua. Penggunaan dan, perkataan dan dan simbol dan yang tidak konsisten. Rujukan pengkaji menggunakan gaya America Philological Association iaitu APA. Format tidak bercampur, disusun mengikut abjad A ke Z. Penggunaan tanda nokta yang salah kita boleh tengok dekat bahagian contoh tersebut. Dan pada penulisan rujukan akhir sekali, pengkaji tidak sengitkan perkataan Journal of Teacher Education yang sepatutnya disengitkan. Untuk artikel 2, penulisan rujukan yang ada di dalam penulisan tidak disertakan di senarai rujukan di bahagian belakang. So ni contoh yang pengkaji tidak sertakan lah. Untuk rujukan pengkaji menggunakan gaya APA, penulisan yang tidak bercampur yang disusun mengikut abjad A ke Z, meletakkan tanda koma di akhir nama sebelum petak kurungan. Contohnya Sofian Omar Fauzi, koma. Sepatutnya tidak ada koma. Jumlah senarai rujukan yang ditulis tidak sama dengan jumlah rujukan yang ada dalam penulisan. Untuk artikel 3, sama seperti yang tadi, penggunaan dan dan simbol dan dicampurkan. Tidak, sepatutnya pengkaji hanya pilih satu sahaja. Penggunaan rujukan artikel ini menggunakan gaya APA, penulisan tidak bercampur dan masih disusun mengikut abjad A ke Z, meletakkan tanda koma di akhir nama sebelum petak kurungan, sama macam tadi juga. Tidak menyenaraikan semua rujukan yang ditulis dalam penulisan. Terdapat 4 rujukan yang tiada dalam rujukan. Untuk artikel 4, rujukan tidak disusun mengikut tahun. Sebagai contoh, Darling et al. 2005, Marsh and Friedman 2002 dan Otto Irwin 1977, Sabo et al. 1993. Sepatutnya dia disusun mengikut tahun menaik ke atas. Menulis rujukan pada kali pertama, Santana et al. Seperti yang saya nyatakan tadi, untuk kali pertama pengkaji kena letak semua nama. Untuk penulisan kedua baru boleh letak Santa et al. Rujukan menggunakan gaya APA, penulisan tidak bercampur, disusun mengikut abjad A ke Z. Tidak menulis dua rujukan seperti mana yang ada dalam penulisan. Dan artikel kelima, masih sama juga, penggunaan dan, dan simbol dan yang tidak konsisten, hanya meletakkan nama dan tidak sertakan tahun. Sebagai contoh, pandangan Chapel, menurut pandangan Chapel, ini juga sepatutnya Chapel dalam kurungan tahun berapa. Untuk rujukan, pengkaji menggunakan gaya APA, format penulisan bercampur kerana terdapat satu rujukan ditulis dalam gaya UKM. Rujukan disusun mengikut abjad A ke Z. Rumusan yang ditulis tidak sama dengan rujukan di bahagian penulisan. Hanya 3 daripada 31 rujukan sahaja yang berkaitan dengan penulisan. Dekat penulisan hanya ada 3 saja yang ditulis pada rujukan belakang. Yang selebihnya tiada. Penulisan rujukan tidak begitu kemas kerana jarak antara rujukan tidak sama. Dia bersepah. Penulisan dia bersepah. Rumusan untuk rujukan. Semua artikel menggunakan penulisan bibliografi mengikut gaya APA. Hanya artikel 5 sahaja penulisan menulis format rujukan bercampur. Ada format APA dan format UKM. Bilangan penggunaan rujukan dalam petikan tidak sama dengan jumlah rujukan yang ditulis dalam senarai rujukan. Sebagai kesimpulan, semua artikel menggunakan laras bahasa yang baik dan mudah difahami. Penggunaan laras bahasa yang tepat adalah salah satu kepentingan bahasa dalam penulisan akademik. Terdapat kesinambungan daripada ayat dan perenggan pada setiap artikel. Kandungan isi yang disusun dengan baik mengikut pembinaan struktur ayat, pemerenggan, pembahagian, tajuk dan subtajuk dan gaya persembahan adalah ciri-ciri analisis teks yang baik. Terdapat 4 artikel yang disokong dengan hujah tidak terkini tanpa hujah yang kukuh.
tidak didasari oleh teori dan kajian berkaitan. Segala fakta yang dibuktikan ataupun yang dikemukakan hanyalah satu andaian daripada penulis. Artikel yang baik adalah artikel yang mempunyai hujahan yang bersifat menyeluruh dari segi global, lokal dan konteks. Rujukan yang ditulis menggunakan gaya APA, tetapi jumlah rujukan di bahagian petikan tidak sama dengan jumlah di bahagian senarai rujukan. Senarai rujukan penting bagi mengelakkan penulis daripada dituduh cuba membuat plagiat, pemalsuan atau fabrikasi penulisan yang dihasilkan. Okey, sekian. Terima kasih.